Assalamualaikum. Cikgu dah masuk. Awak cakap lah Assalamualaikum kawan-kawan. Dia ke? Awak cakap lah. Waalaikumsalam. Mahathir. Hai. Music. Macam dia pakai itu. Sama itu buka. Nanti kalau cikgu cakap ada inovatif lah, kata saya tak dapat inovatif. Nak cuma beli. Kena beli ke tak tahu? Ada beli Kan ke? beli. Ada kot. No.
baju lain bang, orang baju pendek. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara Malim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alimah. Nak tanya saya. Tolong mute-kan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belajar tolong mute-kan suara dulu. Tolong mute-kan suara info. Mu'alimah mute-kan semua nama ni. Mu'alimah mute-kan semua, tutup semua suara. Tolong jangan on-kan balik suara. Ya, apa dulu? Okey, tunggu. Mama tanya. Apa dulu? Okey, semua nampak tak muka Malimah? Nampak tak? Okey. Pelajar tahun 2 nampak tak muka Malimah? Nampak. Okey, bagus. Nama Mu'alimah perempuan ya. Okey. Okey, semua dah bersedia untuk masuk kelas? Dah. Okey, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua apa khabar sihat? Semua apa khabar sihat ke? Tolong mute-kan suara siapa yang tak ingin. Iman bising. Tolong duduk jauh daripada keluarga. Duduk jauh daripada keluarga. Mu'alimah tak dengar suara awak. Pastikan tak ada bunyi suara bising dekat belakang awak. Okey, baik. Nampak tak ni Fiqh tahun 2?
tajuk ulang kaji pelajaran 2 hadas. Nampak tak slide ni? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh? Okay, bagus. Hmm. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semua anak-anak apa khabar? Okay. Khabar harapnya semua- baik. Khabar Khabar baik. baik. Khabar Okey, baik. alhamdulillah. Dah sekali dia jawab. Alhamdulillah, semua sihat. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ni, kita baca dulu doa. Mualimah, mute mualimah. من لساني يفقه قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح لي أبواب فضلك وافتح لي بمعرفة العلم ونور قلبي كما نورت الشمس والقمر وسهل لي أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, Mualimah harap semua sekali bersedia untuk masuk kelas pada pagi ni. Kita akan belajar tajuk fiqh tahun 2. Tajuk fiqh tahun 2. Okey, sebelum tu semua nampak slide dekat sebelah ni tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni ulang kaji pelajaran 2. Tajuk hadas. Ulang kaji pelajaran 2 buku teks boleh tengok. Buku teks pelajaran 2 bertajuk hadas. Okey. So bila ulang kaji ni Mualimah akan guna buku inventory sahaja. Inventory fiqh, nampak ni? Buku inventory fiqh tahun 2. Okey. Mualimah, buku Okey, siapa yang inventory ada buku, backup tolong saya tak ada ambil lagi, dekat tak beli. Okey, mute suara antum. Mute Mualimah, suara saya antum. tak Tolong ada. tutup suara. Bagi yang tak ada, tak apa, boleh tengok kat depan ni. Okey? Bagi yang tak ada, tak apa, boleh tengok kat depan. Mualimah akan tunjuk dekat awak Mualimah akan tunjuk dekat awak gambar buku dan juga soalan. Okey, baik. Tolong tutup suara semua sekali, kecuali kalau Mualimah suruh buka, baru buka. Faham? Okey, baik. Sebelum tu dah kenal ke Mualimah? Dah kenal Mualimah ke? Tak kenal lagi kan? Tak kenal lagi. Mualimah Belum. adalah guru baru dekat Seriti Gombak ni, Seriti Al-Mustaqim. Mualimah akan menggantikan Ustaz Syifa lah yang mengajar awak fiqh tahun ni. Betul lah tahun ni. Nama Mualimah Nur Azilah binti Ahmad, boleh panggil Mualimah Azilah. Okey, Mualimah Azilah. Azilah. Ejaan A-Z-I. Mualimah Azilah. Nampak Mualimah Azilah. Okey, nampak? Okey. Boleh panggil Mualimah Azilah. Okey, Mualimah berasal daripada Terengganu. Okey. Duduk dekat Gombak. Sekarang Mualimah berpindah daripada Terengganu, duduk dekat Gombak. Okey. Tinggal di Gombak.
jelas. Okey, ada apa-apa persoalan? Ada apa-apa persoalan? Tak ada. Tak ada. Siapa nak tanya? Okey, lepas jawab tutup. Terus tutup mikrofon. Okey. Kalau ada, buka. Kalau tak ada, tutup mikrofon. Okey, bagus. Jelas nama Mualimah apa? Mualimah? Azila. Azila, okey, pandai. Okay. Umur Mualimah cuba teka berapa? Cuba teka umur Mualimah berapa? 20. Berapa? 20. Ha? Umur Mualimah 20. Tengok kat tepi ni. Tengok kat tepi. Umur Mualimah 27. Okey, nampak? Umur Mualimah 27 tahun. Okey. Tutup suara, jangan main. Okey, baik. Hari ni insyaAllah macam Alimah sebut tadi, kalau semua dah bersedia, kita akan masuk kepada pelajaran hari ni. Pelajaran hari ni senang je sebab kita akan ulang kaji sahaja tajuk hadas. Tajuk hadas. Semua masih ingat tajuk hadas? Masih ingat ke tajuk hadas ni? Hadas ni apa? Dan hadas ni terbahagi kepada berapa? Masih ingat lagi ke? Okey. 3. Okey. Okay, kita ulang kaji sikit tajuk hadas. Okay, boleh tengok gambar ni. Okay, tengok gambar ni. Mualimah zoom ni. Okay, nampak? Pelajaran 2 hadas. Pembahasan hadas ni, apa dia hadas ni? Hadas ni adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tersebut kena berwuduk. Kena berwuduk untuk melakukan sesuatu ibadah yang tertentu. Okey, faham? Hadas ni adalah satu keadaan yang menyebabkan seseorang ataupun anak-anak pelajar ni kena berwuduk untuk melakukan ibadah. Kalau awak baru lepas kencing, contoh. Kalau awak baru lepas kencing, boleh tak terus pergi solat? Boleh tak? Tak boleh kan? Okey. Kalau awak dalam keadaan hadas, contohnya awak baru lepas pergi kencing, awak tak boleh terus solat. Awak kena berwuduk dahulu. Kena ambil wuduk dahulu, baru boleh pergi solat. Okey, faham? Tu maknanya hadas. Tolong tutup suara kecuali kalau ada. Kalau Mualimah tanya baru jawab. Alimah, buku surat berapa? Ini buku inventory. Buku inventory SRA tahun 2.
Untuk siapa yang ada buku, yang tak ada buku boleh tengok dekat slide yang gambar yang dekat yang Mualimah bagi. Okay. Nampak tak gambar ni? Nampak tak? Ini ke? Nampak tak gambar ni? Bukan buku teks dia, buku inventory tahun 2. Mualimah, saya tak ada buku tu. Belum beli lagi. Tak ada, tak apa. Okay. Tak perlu risau. Mualimah tunjuk gambar. Mualimah buku. Okay. Nampak tak gambar yang Mualimah bagi ni? Muka surat 16 inventory. Tak. Tak nampak? Tak nampak Tak nampak Buku gambar apa Mualimah? bagi? Muka surat 16. Buku apa? Mualimah, buku surat mana? Buku apa Mualimah? Sabar. Mualimah, buku surat mana? Mualimah, buku surat mana? Amian. Muka surat Muka 12. surat 16. Muka surat 16 inventory. Okey, muka surat 16. Okay, nampak tak gambar yang Mualimah tunjuk ni? Tak nampak. Oh, tak nampak Kejap ya. Tak nampak langsung, Mualimah. Okay, sabar. Terima kasih sebab respon. Tapi tolong sabar sekejap je. Okay, Sarah nampak tak? Sarah nampak tak gambar ni? Nampak. Nampak, baru nampak. Okay, bagus. Untuk suara dia ya. Sabar sekejap. Okey, Mualimah akan buka ni. Akan buka gambar tadi. Awak tengok dekat sini je, okey? Yang ada buku ke, yang tak ada buku ke? Yang ada buku bagus, yang tak ada buku tak apa. Boleh tengok terus dekat gambar yang Mualimah tunjuk ni, okey? Kita akan ulang kaji tajuk pelajaran 2 iaitu hadas. Hadas tadi, apa yang Mualimah sebut tadi, okey ni hadas ni. Tengok anak panah Mualimah ni hadas. Apa ni hadas? Hadas adalah, Mualimah ulang balik, dia adalah satu keadaan yang menyebabkan anak-anak ataupun seseorang itu perlu berwuduk, perlu mengambil wuduk ketika ingin melakukan sesuatu ibadat tertentu. Contohnya awak ataupun anak-anak pergi kencing. Okey, masuk tandas kencing, kemudian boleh ke terus pergi solat? Tak boleh. Kena berwuduk dulu, ambil wuduk dulu baru boleh solat. Okey. Lepas tu contoh yang kedua. Anak-anak pergi contohnya buang air kecil iaitu kencing ataupun buang air besar iaitu berak. Okey. Lepas tu boleh ke terus baca Quran? Tak boleh, kena
kena ambil wuduk dulu baru boleh baca Quran, baru boleh pegang Quran dan juga baca. Okey, faham? Okey, sekarang ni kita masuk kepada pembahagian hadas. Pembahagian hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Okey, nampak ni? Nampak ni hadas kecil, dia tunjuk gambar orang berwuduk. Maknanya bila kita berhadas kecil, contohnya kita kencing, kita berak, kita apa lagi contoh-contoh hadas kecil? Kita tersentuh, orang lelaki sentuh perempuan, orang perempuan sentuh lelaki yang bukan mahram. Maka kena ambil wuduk. Makna kata bila kita berhadas kecil, contohnya kita kencing, kita berak, kita sentuh orang yang bukan mahram iaitu perempuan. Kalau perempuan sentuh lelaki, lelaki sentuh perempuan, maka kena ambil wuduk dulu baru boleh pergi solat ataupun baca Quran. Okey, apa lagi? Contoh-contoh hadas kecil yang menyebabkan kita kena berwuduk iaitu contohnya kita buang angin ataupun kita panggil kentut. Bila kita kentut ataupun kita buang angin, maka kita kena ambil wuduk dulu baru boleh pergi solat. Okey, lagi apa lagi contoh hadas kecil? Hadas kecil contohnya yang lain, hilang akal. Contoh orang tu gila. Tiba-tiba dia pitam, dia pengsan, dia tak sedar diri. Makanya kena ambil wuduk dulu. Bila dia sedar dia kena ambil wuduk dulu baru dia boleh pergi solat. Okey, faham? Okey, kita tengok pada yang pembahagian hadas yang kedua, iaitu hadas besar. Okey, hadas besar ni nampak tak gambar orang tengah buat apa ni? Orang tengah mandi. Ni bukan mandi biasa-biasa ni. Bila berhadas besar, mandi ni kita panggil dia mandi wajib. Okey? Mandi wajib bila kita berhadas besar. Contoh hadas besar apa dia? Siapa boleh bagi contoh hadas besar? Siapa nak jawab? Muntah. Muntah? Muntah, hadas besar. Okay, contoh, just dengar apa yang Muallimah terangkan. Contoh hadas besar, mungkin anak-anak pelajar tahun 2 belum lagi kenal apa itu haid. Okey, keluar darah haid. Contoh yang pertama bagi hadas besar adalah keluar darah haid. Haid ni bagi orang perempuan sahaja. Bila dia sudah balik, dia akan keluar darah haid. Makanya dia kena, lepas dia suci daripada darah haid tersebut, dia kena mandi wajib. Biasanya perempuan dia akan keluar darah haid dalam minimum 1 hari ataupun kebiasaan orang perempuan keluar dalam tempoh 7 hari. Selepas 7 hari tersebut dah suci, dah tak ada darah tu, maka dia kena solat. Tapi sebelum solat tu dia kena mandi wajib dulu. Mandi wajib. Nanti macam mana cara nak mandi wajib kita akan belajar pada tajuk pelajaran yang ketiga. Okey? Tunggu je. Jarang tak Malik. Okey, baik. Lagi apa lagi contoh hadas besar? Yang pertama tadi yang Muallimah sebut adalah keluar darah haid. Perempuan sahaja yang akan keluar darah haid ni bila sampai umur balik. Lelaki tak ada keluar darah haid. Yang kedua, keluar darah nifas. Keluar darah nifas. Okey. Sekejap. Tengok dekat slide, nampak tak slide ni yang Muallimah tulis ni, nampak tak? Contoh hadas besar, nampak tak? Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey, bagus. Tengok yang pertama Muallimah tulis tadi, yang Muallimah cerita, yang pertama adalah keluar darah haid. Keluar darah haid bagi perempuan sahaja. Bila dia sampai umur balik, maka dia akan keluar darah haid. Biasanya dalam darjah 4 paling cepat. Okey.
Anak-anak perempuan faham tak? Keluar darah haid ni apa, pernah dengar tak? Dengar. Okay. Dengar bagus. Okay, sekarang tutup suara. Tolong mute suara tu. Okay, dengar suara Maklimah sahaja. Tolong mutekan suara. Pastikan suara Maklimah sahaja yang boleh dengar. Okay? Kalau tak faham, dah clear nanti, lepas Maklimah terangkan semua, baru Maklimah akan buka pada persoalan. Kat mana yang tak faham, baru Maklimah akan terangkan. Barulah anak-anak boleh tanya. Okey, contoh yang kedua hadas besar. Apa dia? Iaitu, ni pun sama juga untuk perempuan sahaja. Lelaki tak ada keluar darah-darah ni. Okey? Yang perempuan keluar darah nifas. Okey, darah nifas ni keluar waktu bila? Darah nifas ni dia akan keluar pada waktu lepas ibu-ibu ataupun orang perempuan dia melahirkan anak. Okey, faham? Bila orang perempuan dia mengandung, dia berkahwin, dia mengandung, kemudian cukup 9 bulan dia akan keluarkan baby, keluarkan seorang anak. Okey, selepas baby tu keluar dia akan keluar darah. Okey, faham? Lepas baby keluar dia akan keluar darah. Darah ni yang kita namakan ni nifas. Okey, darah nifas ni biasanya dia keluar paling minimum 60 hari. Lama kan? Lama. Orang perempuan yang keluar darah nifas ni dia tak boleh solat selama 60 hari. Okey, selepas dah suci, dah tak ada dah darah tu, darah nifas tu dah habis 60 hari, makanya dia kena solat semula. Okey, sepanjang darah tu keluar dia tak boleh solat. Tapi selepas habisnya, sucinya darah tersebut, dia kena solat. Tapi sebelum solat, dia boleh terus solat ke? Tak boleh. Okey, dia tak boleh terus solat, dia kena mandi wajib dulu. Okey, faham? Dia kena mandi wajib dulu. Mandi wajib. Okey, faham? Dia kena suci daripada hadas besar tersebut, mandi wajib, baru dia boleh solat. Okey, yang ketiga, contoh hadas besar apa dia? Bersetubuh. Walaupun anak-anak ni baru darjah 2, tapi paling kurang kena dengar apa benda bersetubuh ni ataupun melakukan hubungan jenis. Okey, cukup sekadar tahu dan faham. Okey. Yang ketiga adalah contoh bagi hadas besar adalah bersetubuh. Ini untuk orang yang dah kahwin saja. Orang yang tak kahwin tak ada setubuh-setubuh. Okey, faham? Yang keempat, melahirkan anak atau keguguran. Melahirkan anak atau keguguran. Ni pun bagi orang yang dah kahwin sahaja. Okay, anak-anak masih kecil, belum tahu kan, tapi boleh tengok mak ayah kita, boleh tengok kakak-kakak kita yang dah kahwin. Kalau dah dapat baby tu, dia tak boleh solat terus. Lepas habis darah, lepas habis keguguran, baru dia boleh solat. Tapi sebelum solat dia kena mandi wajib dulu. Contoh yang kelima, keluar air mani. Okay, keluar air mani ni dia boleh bagi lelaki dan juga perempuan. Okay, orang lelaki pun bila dia sampai umur balik, dia akan keluar air mani. Okay, keluar air mani ni dia boleh bagi lelaki dan juga perempuan. Okay, kalau 4 dekat atas ni, contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4 ni semua perempuan. Tapi contoh 5 ni lelaki dan perempuan. Okey, faham? Lelaki tak susah pun. Bila je dia kena mandi wajib, orang lelaki satu je sebab dia perlu mandi wajib, iaitu dia keluar air mani. Okey, faham? Okey, jelas Okey. Next. Kita tengok gambar, nampak gambar?
Okey, sebelum tu ada persoalan sebelum kita pergi pada perbezaan, ada persoalan tak tentang contoh-contoh hadas kecil dan juga hadas besar? Ada persoalan tak? Ada. Siapa ada? Tak ada, okey. Okey, tak ada, bagus, boleh tutup. Ustazah kira semua faham Boleh tutup suara kalau tak ada. Faham. Okey, bagus. Kalau semua dah faham, okey, bagus. Kalau semua dah faham, kita tengok kepada yang kedua. Apakah perbezaan antara hadas kecil dan juga hadas besar? Faham tak beza? Beza. Perbezaan di antara hadas kecil dan juga hadas besar. Okey, kita tengok dekat sini. Dekat bawah ni dah dijelaskan. Hadas kecil dia adalah keadaan yang mewajibkan wuduk. Ingat tak awal-awal tadi Mukadimah dah terangkan. Hadas kecil adalah keadaan yang mewajibkan wuduk. Tadi Mukadimah awal-awal tadi Mukadimah dah cakap dah pasal ni. Inilah bezanya. Beza yang hadas besar dengan hadas besar pula adalah keadaan yang mewajibkan mandi. Mandi wajib ni. Nampak tak ni mandi. Kalau dia berhadas besar dia kena mandi wajib. Kalau dia berhadas kecil dia kena berwudu jika seseorang hendak melakukan ibadat yang tertentu seperti solat, apa lagi? Mengaji Al-Quran. Lagi kalau dia pergi haji, bertawaf, dia tak boleh dalam keadaan berhadas kecil dan juga berhadas besar ketika tawaf. Dia kena suci dulu daripada hadas kecil dan juga hadas besar ketika tawaf. Faham? Okey. Ni seterusnya apa khabar? Mukadimah, tawaf tu apa? Tawaf tu contohnya kalau kita pergi haji, pernah tengok tak gambar orang pergi haji? Pernah. Pernah tengok kan gambar orang mengelilingi Kaabah? Yang itulah tawaf. Yang itulah kita panggil dia pusing-pusing Kaabah tu, jalan pusing-pusing. Okey, bagus. Okey. Sudah sebagai. Okey, next. Kita tengok kalau ada buku inventory boleh tengok muka surat 17 pula. Okey. Nampak? Okey. Okey, seterusnya perkara yang dilarang ketika hadas kecil dan juga hadas besar. Ketika kita kencing ke tadi, macam Mukadimah sebut tadi, apa lagi? Berak. Tolong tutup suara. Tolong tutup suara. Fokus. Okey, bagus. Perkara yang dilarang ketika berhadas kecil dan juga berhadas besar. Kalau kita dalam keadaan berhadas kecil dan juga berhadas besar, kita dilarang. Yang pertama adalah solat. Yang kedua adalah tawaf yang tadi Mukadimah sebut. Yang ketiga adalah sujud syukur. Yang keempat adalah menyentuh dan membaca Al-Quran. Jelas? Kemudian perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar iaitu segala perkara yang haram dilakukan oleh mereka yang berhadas kecil. Samalah juga. Kalau orang yang berhadas besar ni, orang yang berhadas kecil dia tak boleh solat. Sama juga orang yang berhadas besar dia tak boleh solat juga. Kemudian orang yang berhadas besar dia tak boleh duduk dalam masjid. Kalau orang yang berhadas kecil boleh duduk dalam masjid tak? Jawapannya adalah boleh sebab dia hanya berhadas kecil. Tapi kalau dia berhadas besar dia tak boleh. Dilarang duduk dalam masjid. Okey, faham? Tolong tutup suara. Kalau awak bunyi suara orang lain tak dengar.
Kalau awak buka suara awak, buka mikrofon awak, awak tak mute, orang lain tak boleh dengar suara Mukadimah. Tolong tutup suara awak. Okey. Perkara yang kedua yang dilarang ketika berhadas besar adalah duduk dalam masjid. Yang ketiga adalah berpuasa. Orang yang berhadas kecil, boleh puasa tak? Jawapannya adalah boleh. Orang yang berhadas besar, dia tak boleh puasa. Contoh orang yang keluar haid tadi, perempuan yang keluar haid, perempuan yang keluar darah nifas, lelaki yang keluar air mani, perempuan yang keluar air mani, dia tak boleh berpuasa. Dia kena mandi wajib dulu baru dia boleh puasa. Okey, yang tak ada arah. Ni 3 contoh sahaja yang kita anak-anak kena ingat lah. Kena ingat, kena hafal, kena jelas. 3 contoh ni. Okey. Okey, Mukadimah buka persoalan. Ada apa-apa yang tak faham? Siapa yang tak faham boleh buka suara. Saya faham. Semua faham Okey, bagus. Kalau dah faham, Faham sangat. faham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau dah faham kita pergi kepada kita jawab soalan boleh Semua dah faham kan? Okey, kalau semua dah faham kita akan jawab soalan. Nampak tak soalannya? Tenang je. Sebab kita kan ulang kaji. Bila kita ulang Lain kaji. sangkut-sangkut dah tak dengar. Lain sangkut-sangkut. Oh ya. Kejap ya. Okey, sekarang clear. Clear ke suara saya? Okey, baik. Kita akan teruskan kepada latihan. Latihan ni ada dalam buku inventory juga. Mukadimah guna buku inventory sahaja untuk latihan. Okey. Semua bersedia untuk jawab soalan? Kita jawab yang sama-sama. Yang pertama. Walaupun pukul surat apa? Walaupun. Itu je balik-balik. Okey, baik. Muka surat 18. Muka surat 18. Muka surat 18. Siapa yang ada buku boleh buka, yang tak ada buku tak apa, boleh tengok slide yang gambar yang Mukadimah tunjuk. Okey. Okey, soalan yang pertama, bulatkan soalannya adalah bulatkan jawapan yang betul. Yang pertama apa yang dia tanya? Yang pertama, berikan maksud hadas. Siapa nak jawab? Alif, ba ataupun jim? Jim. Alif adalah sesuatu makanan. Ba sesuatu benda bersih. Jim sesuatu benda yang kotor. Yang mana jawapan dia? Jim. Jim, pandai. Yang lain dapat? Jawapannya adalah Jim. Yang kedua. Soalan yang kedua. Tempat kosong dedek. Ialah cara mengangkat hadas kecil. Apa dia jawapan dekat tempat kosong? Alif mandi, ba wuduk, ja tidur. Mandi. Jawapannya adalah Jim. mana di antara alif, ba, jim ni adalah cara mengangkat hadas kecil. Walaupun pukul surat berapa? Jim. Buku inventory muka surat 18. Nampak tak kat bawah ni muka surat 18. Where is all? Okay, you can see. Jawapan dia apa? Jim. Cara mengangkat hadas kecil. Mandi ke, wuduk ke, tidur? Tadi Mukadimah tidur. Dengan tidur boleh ke membersihkan daripada hadas kecil? Alif. Boleh ke? Jawapan dia apa? Mandi ke, wuduk ke, tidur? Wuduk. Wuduk. Pandai kan tadi kita dah. Cara mengangkat hadas kecil. Tadi kita dah belajar ni. Ni nampak ni. Nampak tak gambar orang berwuduk ni?
Cara mengangkat hadas kecil adalah dengan berwuduk. Faham? Okey, kita pada soalan yang ketiga. Okey, tutup suara. Siapa yang nak jawab soalan siapa nak tolong bacakan soalan nombor 3? Nampak ni? Soalan nombor 3. Siapa nak tolong bacakan soalan nombor 3? Aduh. Semua senyap. Okey. Tak apa. Soalan nombor 3, tolong fokus. Mualimah cakap. Soalan nombor 3. Mewajibkan mandi bagi seseorang yang berhadas. Macam Mualimah sebut tadi. Apa yang mewajibkan seseorang kena bermandi? Kalau dia berhadas kecil ke dia berhadas besar? Dia mesti berhadas. Apa jawapannya? Besar. Besar, pandai. Alif ke ba ke jim? Besar. Alif. Jawapan alif. Jawapannya adalah alif. Dia mewajibkan mandi bagi seseorang yang berhadas besar sahaja. Berhadas kecil dia kena berwuduk je. Berhadas sederhana dia tak ada. Tak ada dalam pembahagian hadas, tak ada hadas bersederhana ni awal-awal lagi kita tolak. Pangkah awal-awal lagi. Okey, faham? Semua faham dan boleh jawab soalan Faham. Okey, Mualimah nak tanya. Anak-anak pelajar boleh dengar suara Mualimah dengan jelas tak? Boleh. Jelas. Jelas Alhamdulillah. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Siapa yang ada buku boleh terus jawab. Siapa yang tak ada buku, tulis dalam kertas. Okey, soalan nombor 4. Okey, nampak? Soalan nombor 4. Dalam kotak ni dia tulis melahirkan anak dan keguguran. Ingat tak? Melahirkan anak dan keguguran tadi Mualimah dah terangkan. Suara tolong tutup. Kalau awak bising nanti orang lain tak dengar suara Mualimah. Okey, dalam kotak ni ada tulis melahirkan anak dan keguguran. Soalannya apa? Berikut adalah perkara yang menyebabkan, berikut ni merujuk kepada dalam kotak ni. Dalam kotak ni. Melahirkan anak dan keguguran ni adalah perkara yang menyebabkan hadas kecil ke, alif hadas kecil, ba hadas besar, jim hadas sederhana. Jawapannya apa? Jawapannya apa anak-anak? Hadas kecil ke hadas besar? Hadas besar. Hadas sederhana awal-awal lagi kita tolak. Sebab kita tak ada belajar. Pandai. Jawapannya adalah hadas besar. Seterusnya, semua okey? Semua okey? Okey. Tangan best tadi betul. Okey. Kita pergi soalan yang kelima. Semua okey? Orang yang alif kotor. Bersih. Jim bersih. Jim bersih. Jim Apa bersih. jawapannya? Salji. Apa jawapannya? Bersih. Kalau bersih, jawapannya betul. Itu Allah menyuruh orang
Orang bersih yang depannya ada saya. Bagus tu dia. Cuba tengok. Kita pergi pada sunset. Tadi cakap, yang budak. Shina. Tadi kan. Mu'alimah. Ada orang mute kan Mu'alimah. Mu'alimah, tolong unmute balik. Ana tak boleh tolong. Ada orang unmute kan Mu'alimah. Azian ke? Ada orang mute kan? Unmute balik. Penat je cakap. Ada orang mute kan Mu'alimah, tolong mute balik. Unmute balik. Tak dengar, tak dengar. Unmute. Mu'alimah. Azian ni nama dia, yang muka Syifa. Mu'alimah Azian. Azila. Okey. Mu'alimah Azian. Okey dah, okey. So maaf nama yang dekat. Okey. Okey. Okey, baik. Tak apa. Lama dah ke dia unmute tu? Ke baru lagi? Sebab nak ulang balik Nak ulang balik dekat soalan yang dia yang terlepas tadi. Apa ni? Berani unmute Ustazah. Latihan lah. Okay, tak boleh lah. Nanti orang lain tak boleh dengar. Okay. Okay, kita sambung Kita sambung kepada betul lah, Mu'alimah tanya dia tak jawab tadi. Saya tak dengar. Okay. Ni. Budak lelaki ni Mu'alimah ulang balik sebab ada orang ni Mu'alimah tadi. Budak lelaki cakap Islam bukan sahaja amat menitik beratkan kebersihan tubuh. Nak katanya hati kita ni pun kena bersih juga. Di tafsirah ni hati pun kena bersih juga. Bukan sahaja pakaian. Bukan sahaja pakaian pada okey. Soalan seterusnya ni Tadi Mu'alimah cakap Mu'alimah Azila. Line slow lah. Ya, Bersangkut. Tak dengar apa nanti cakap. Kaku Mu'alimah. Line. Guna apa ni? Line 3C ni.
Buat. Bawa keluar. Pergi Pelajar kelas sebelah. boleh dengar tak suara Maklimah? Tak boleh sebab anak kena Oh, ya ke? Okey. Tak apalah. guna Teruskan saja. Dah nak habis masa dah. Okay. Nak habis masa dah, tak apalah. Okay. Okey. Kalau dah habis masa, rasanya setakat tu saja kot kita buat latihan hari ini. Okay. InsyaAllah nanti next kita akan next dia tak ada apa sangat dah kalau tengok ulang kaji ni. Okay. Pelajar-pelajar, anak-anak sekalian tengok gambar ni. Tolong buat dekat rumah. Faham? Faham. Ni tolong buat dekat rumah ni. Okey. Soalan yang seterusnya muka surat. Okey, dengar ni. Maklimah dah buat. Maklimah cakap. Yang belum buat, tolong buat dan siapkan. Muka surat 20, 21. 20, 21. Muka surat 20 dan 23 tutup suara untuk. Ini muka surat 6. Okey. Buat latihan di rumah. Alma nak tulis apa dekat skrin ni? Cuba. Buat latihan. Ya, buat latihan. Buat latihan Buat muka surat. latihan di rumah muka surat. Di rumah. Muka surat. Muka surat. Muka surat 20. Sekejap. Muka surat 20. 21. Apa ni dua tu? Lagi 23. 22. 24. lagi 25. Habiskan tadi. 26. 26 27. 27 28. 28. Okey, jelas? Okey. Saya akan buat Ada lagi sampai 30. 29 dan 30. Okey. Jelas ingat ni. Buat latihan di rumah muka surat 20 hingga 30. Muka surat 20 hingga 30. Okey. Jelas? Tutup mic. Okey, kalau jelas terima kasih. Okey, terima kasih. InsyaAllah setakat tu je ulangan kita pada hari ini. Maklimah harap anak-anak pelajar semua dapatlah sedikit yang kita belajar ulang kaji hari ini. Okey, buat latihan ni nanti masuk sekolah kita akan cek. Buat latihan di rumah. Muka surat 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Okey, panjang. Oh my God. Sampai 30. Sebab tajuk ni anak-anak pelajar semua dah belajar kan? Maklimah ulang tadi yang awal-awal tadi tu supaya semua sekali ingat balik saja. Terusnya boleh buat sendiri. Okey, baik. Untuk kelas minggu depan kita akan teruskan pada tajuk pelajaran yang ketiga iaitu mandi wajib. Tahu tak cara nak mandi wajib? Tahu tak cara nak Maklimah, mandi wajib? muka Maklimah dekat skrin ni kaku. Okey, dapat. Kaku. Dia sebab line slow rasanya. Line slow. Okey. Untuk Maklimah nampak tak gerak-gerak? Ke aku juga? Geraklah sikit-sikit tapi tetap. macam robot. Yelah takkan Maklimah nak gerak, Maklimah duduk ni. Okey. Baik-baik.
Untuk minggu depan, Mualimah harap semua bersedia dan dah siap lah latihan sampai muka surat 30 ni supaya kita boleh masuk pada pelajaran yang ketiga. Teman faham. Easy. Minggu depan. Easy sekali. Kita belajar Easy sekali. pelajaran yang ketiga. Minggu depan kita belajar tajuk pelajaran. Pelajaran yang ketiga iaitu tentang mandi wajib. Okay, jelas? Mandi wajib. Majid. Minggu depan. Mualimah Wajib. salah. Mak, majid tu. Wajib. Okey, baik. Itu sahaja, alhamdulillah. Semoga anak-anak semua Tak belajar. aku. Anak-anak semua dapat. Kakak lah. Apa yang diajari. Okey, baik. Okey, tutup suara. Tutup suara. Mana tu? Okey. Setakat itu sahaja. InsyaAllah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa selepas belajar. Baca doa selepas belajar sama-sama. Kepada Allah. waj'alna imama arura Menura. Allahumma zakirna minuman nusina wa'allimna Assalamualaikum Halimah, saya keluar dulu. Waalaikumsalam. Bye. Jangan tutup lagi boleh. Dah isi belum? Mami, isi orang. Mami. Bye Halimah, Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, boleh keluar. Bagi sebab ada